Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Mama Z mula kelas. Okay, kita bincang soalan nombor 6. Okay, saya ambil bahasa Melayu sebab saya belajar mengajar di Kelantan, biasanya penggunaan bahasa Melayu lah. Okey, Raja Empat menunjukkan pandangan hadapan sebahagian daripada roller coaster di sebuah taman replika. So, kalau kat sini awak tengok ketinggian yang paling tinggi di situ adalah 5 meter. Roller coaster macam dekat Genting Highland tu. Okey, kemudian dia kata bahagian lengkung laluan roller coaster itu diwakili oleh persamaan. Kita tak kisah pun tentang cerita dia, kita kisah tentang matematik ni. Dengan titik B dan titik P sebagai asalan. Dia suruh kita cari jarak tegak terpendek dalam meter dari laluan itu ke aras tanah. Dia macam jarak terpendek. Jarak terpendek, kalau Mama Z tengok dekat sini, sebab jarak dia ke tanah paling, sekejap, saya guna warna hijau. Jarak warna merah. Jarak dia ke tanah ni paling pendek. Kalau awak ambil kawasan di sini, ketinggian tanah tu paling panjang. Sini sedikit, kurang sedikit. Dan yang paling dekat dengan tanah ialah yang bawah sini. Itu cerita dia. Itu yang dia guna jarak pendek tadi. Kemudian kalau kita tengok roller coaster ni bila dia turun, masa kat sini pelancong dah menjerit sampai satu tahap roller coaster kita tu berada di sini. Kita punya tu duduk kat sini dan semasa di situ kita belajar, semasa dekat situ berlakunya titik minimum. Itu kisah dia. Titik minimum berlaku di situ. Okey? Dan pada saat ini kita panggil pecutan kosong ataupun dy dx kosong. Jadi kata kuncinya ialah dy dx bersamaan dengan kosong. Jadi kita ada y di sini. Kita ada y. Pelajar media buat belajar tajuk ni sekarang, mudah media nak buat latihan. So bila kita ada y kat sini, media tengok kat sini huruf y, jadi kita buat tajuk dy. Kemudian di sebelah kanan, semua yang ada adalah tentang x. Jadi kat sini jadi dx. Sama dengan. Okey. Kalau kita nak buat pembezaan, kuasa dekat sini, saya buat warna pink. Kuasa sini 3. Kuasa tu akan pergi ke depan. Dia akan menjadi 3/64 X. Apabila kuasa dah pergi depan, kuasa nanti akan jadi kurang 1. Jadi asalnya 3, tinggal lagi kuasa 2. Itu sebutan yang pertama. Medan ulang yang kedua pula. Sebutan yang kedua tu, medan ulang lagi macam tu juga. So, bila medan buat, bila medan buat, sebutan yang kedua tu dia akan jadi tolak 3/2 6 per dengan 16x. 6 per dengan 16x. Dan kesemua benda ni, kita tengok dia berada pada ketinggian paling minimum. Okay, jadi kita boleh permudahkan dia bersamaan dengan kosong. Sorry, Medan tutup sekejap ni. Medan nak ambil kalkulator sebenarnya. Ni duk tengah buat nota sebenarnya. Okay, malam buat nota laju sikit. Kalau dekat office, stress. Okay, baik. So, bila dapat macam ni, tadi Medan dah tunjuk tadi, semasa titik paling bawah tu, dy dx dia sama dengan kosong. Jadi, sebelum Medan permudahkan dia tu, 3/8. Medan nak permudahkan dia.
Okey, so dia akan jadi 3/8. Mana? Okey, saya faham. Okey, yang mula-mula tu Madam buat 3/64. Dia tak boleh kecil dah, habis. So yang ni kekal 3/64 X kuasa 2 ni kekal. Kemudian Madam ada situ 6/16. 3/8. Yang ini kawan kita kata tadi 3/8. Cuma kalau kita nak congak tu kadang-kadang takut salah. Jadi Madam sebab tu cari kalkulator tadi. Dan kita samakan dengan kosong. Okey, lepas tu kita nak samakan penyebut kat bawah ni. Ni. Jadi kita boleh kekalkan yang sebutan yang pertama, boleh kekalkan. Kita cuma consider 8 ni macam mana nak jadi 64. Jadi sebutan yang kedua ni, Madam darab dengan 8. Okay, sebutan yang kedua tu Madam darab dengan 8. Ataupun tak faham maksud Madam? Okey tak? Faham tak Madam kata darab dengan 8 ataupun awak nak suruh Madam cross? Boleh So dia akan jadi, kat sini dia akan jadi 3x kuasa 2 tolak sebab yang ini kena darab dengan 8, dia jadi 24x per dengan 64. Sama dengan kosong. Mula-mula Madam hantar 64 dulu pergi sana. Darab dengan kosong, jadi kosong. So tinggallah 3x kuasa 2 tolak 24x sama dengan kosong. Okey, Madam faktorkan, keluarkan 3, keluarkan x. Faktor. Pelajar Madam tadi tanya apa benda yang Madam buat ni. Madam kata faktor dia tak faham. Jadi, ataupun guna kalkulator untuk faktor, mana-mana boleh. Okey, so dia akan jadi tinggal lagi sebab ini ada x kuasa 2 kan. Kita baru ada 3x kuasa 1, ada tinggal lagi 1. Dan kita dah keluarkan 3 darab 8. 24. Ini proses pemfaktoran tetapi Madam tak nak guna kalkulator. Tetapi katakan pelajar dia macam mana dia terfikir, macam mana Madam ni buat. Madam buat macam ni. Menu, Madam tekan huruf A. Huruf A tu, Madam buat nombor 2, degree pun 2. Nilai A dia 3, nilai B dia -24. Nilai C dia tak ada, maksudnya kosong. Madam buat proses ni. Yang pertama dapat 8, jadi X tolak 8. Yang kedua dapat kosong kerana 3X. Yang mana yang nak cepat boleh guna kalkulator tapi hati-hati. Jadi sekarang ni Madam ada dua nilai. X sama dengan kosong. Nilai yang kedua X sama dengan 8. Okey, kita ada dua nilai sekarang. So gambar rajah kita di sini. Kemudian kita nak sambung apabila nilai X kita kosong, mana fungsi kita tadi? Okey, ni fungsi kita tadi. Kalau kita ganti nilai yang pink ni dengan kosong, nilai Y kita kosong jadi dapat titik kosong kosong. Dapat titik kosong kosong. Titik kosong kosong tu titik asalan, titik P. Titik P ni adalah titik kosong kosong tetapi soalan tanya jarak minimum. Titik P itu adalah jarak maksimum. Jadi, Madam kena abaikan nilai X sama dengan kosong. Jadi, kita ada satu lagi pilihan menggantikan kawasan pink ni dengan nombor 8. Kalau kita rasa pecahan itu mengganggu kita, kadang-kadang kita stres dengan pecahan tu, tak apa. Okey, Madam tunjuk caranya. Okey, kita ada 1/64. Kemudian kita type huruf X, shift, jadi kuasa 3. Lepas tu tolak dengan 3 per dengan 16. Lepas tu kita ada X kuasa 2. Okey, sebab kita takut kita salah kira. Okey, tekan button calculate. Masukkan nombor 8. Oh, -4 rupanya. So, bila nilai X awak 8, nilai Y awak -4. Bermaksud,
paras yang atas ni paras kosong. Okey. Dari sini ke sini nilainya negatif 4. Kita tahu bahawa daripada 00 sampai bawah ni 5. Kalau di sini negatif ni menunjukkan ke bawah. Jadi ada balance lagi jarak yang paling pendek. Kalau di sini negatif 4 meter, total semua sekali 5 meter. Kat sini ada lagi balance 1 meter. Jadi kalau soalan tanya cari jarak tegak terpendek dalam meter dari laluan itu ke atas tanah. Jawapan kita ialah 1 meter. Jarak tidak boleh ada yang negatif. Kena sebut 1 meter. Okey. So, Madam buka kepada soalan nombor 6 ni, ada tak nak tanya ataupun rasa macam keliru cara saya terang ke? Silakan. Boleh go form. Boleh. Okey. So, kalau boleh, Madam teruskan. Madam buat latihan tadi 2 soalan. Nombor 6. Tapi dia ada logik di situ walaupun pelajar dapat negatif 4. Jarak kan, jarak kena positif 4. Jadi totalnya 5, balance tinggal lagi 1 meter. Dia memang soalan ni kan, tengok soalan pun kita tak mahu buat dah sebenarnya. Tapi Madam tunjuk bahawa kita sebenarnya kalau kita bagi harapan dekat soalan tu, baca sikit, soalan ni mudah. Okay? Kalau awak nampak soalan tak tahu nak buat apa, awak tengok bentuknya lengkung tu, memang kena buat dy dx sama dengan kosong. Ini contoh semasa matrikulasi lah. Kalau kita bagi contoh, bila berlakunya dy dx kosong, kecerunan positif, kecerunan negatif, kita buat contoh ni. Okay, harap boleh membantu pelajar lah. Kalau nak tengok jalan kerja cikgu value pun ada di sini. Cuma Madam menggunakan kalkulator sedikit dalam proses nak cek nilai. Takut salah kira. Shortest distance 5/4 1 meter. Boleh. Jalan kerja cikgu MAT dia tersusun sedikit. Okey, nombor 7 kita kena bagi sabar dulu. Okey, so kalau soalan ni betul juga yang Syukran tanya tu, sebab bila kita belajar dalam kelas, cikgu kita lepas cari semua-semua tu, cikgu kita suruh buat pembuktian. Betul atau salah dia tu maksimum ataupun minimum. Cuma bila Madam tengok jalan kerja cikgu value ni, tak ada pula dia tunjuk second derivative test. Tak ada. So Madam jadi beranilah tak buat sebab cikgu MAT tak buat kan. Tapi kalau siapa ragu-ragu, dia tengok markah tu lain, and then dia rasa macam markah tu besar tapi jalan kerja pendek, buat je second derivative test. Sebab second dia lagi mudah lah. Kalau second kita cuma menyambung yang ini saja. Sambung sikit je lagi. Okay, dapat jawapan. Okay, bergantung kepada situasi. Okay, sebab saya memang tak pernah sepanjang 20 tahun saya kerja, saya tak pernah menanda paper SPM. Tak pernah. Dan saya mula study secara serius semasa saya buat silibus matrikulasi. Sebab kita nak bagi dia bersambung daripada SPM ke matrikulasi. Jadi saya kena study. Jadi tak boleh tipu saya lah dari segi silibus. Okey, Mama Z teruskan. Okey, nombor yang tadi saya minta maaf, tajuk vektor tu saya lama sangat tinggal. Saya tak boleh nak kelentong. Kalau tajuk yang siput sedut ni, sebab saya mengajar. Sebab tu tengok saya mengajar dengan penuh yakin, tulisan comel. Saya mengajar juga di matrikulasi benda ni dan saya boleh terang dengan yakin. Okey, kemudian saya nak pergi nombor 10 rasanya saya study tadi. Yang ni nombor 10. Nombor 10 pun macam biasa. Saya mengajar matrikulasi Kelantan. Saya buka ruang saya ni kepada anak-anak pensyarah yang dia ada masalah sama. Anak-anak pensyarah pun sama. Dia fail MAT. Okay, jangan takut untuk bergelar
anak pensyarah matematik. Sebab dia tak sama. AdMed sekarang memang tinggi. Kalau saya ambil pun belum tentu saya dapat A. Okay? Jadi awak kena kuatlah sikit je lagi dah. Ni bulan 1, sikit lagi. Just kita panggil, ikut je peredaran masa. Rezeki tu memang Tuhan dah tetapkan lah. Okay, jangan takut. Okay. Madam terus. Buat soalan yang ini, Rajah 7 menunjukkan garis lurus. Dia dah bagi tahu ni garis lurus. Kalau seandainya dia tak bagi tahu pun, awak kena tahu sebab ia ini kuasa 1 mesti garis lurus. Okey, kemudian dia kata menyentuh satu lengkung. Lengkung kita pula yang ini. Okey, pada titik A. Dia kata gitu. Sentuh pula dekat titik A. Maksudnya, ada something yang berlaku di antara jejaka berwarna kuning dengan wanita berwarna pink. Dia pernah jatuh cinta, kita panggil. So, kalau kat sini kita tengok, okay, Madam ada 4Y sama dengan X tolak 2. Saya buat kurungan dekat X ni kerana saya nak suruh X ni masuk ke dalam. Boleh? 4Y sama dengan? Boleh. Boleh. Okey. Kemudian, tempat yang X tu, Madam nak suruh Y kuasa 2 tambah 6 masuk. Ya, ini sebenarnya tajuk penyelesaian persamaan serentak tingkatan 4, tajuk 3. Kaedah penggantian. Sebab di sini ada X, di sini ada X. Kita ganti tempat X dengan benda baru supaya semua cerita dalam yang hijau sekarang ni adalah cerita tentang Y sahaja. Kalau dalam pink tadi, dia campur aduk X dengan Y. Dalam kuning pun campur aduk X dengan Y. Jadi bila campur aduk problem, kita memang tidak boleh selesaikan problem. Jadi dalam matematik tambahan, sebenarnya dia adalah problem solving dan akhirnya kita nak tengok semua masalah kita jadi seragam. So, Madam selesaikan yang ini jadi kosong. Dia akan dapat Y kuasa 2 tambah 4 tolak 4Y, tapi susunannya tidak menarik. Madam susun lagi sekali, pelajar AdMed kena terima hakikat. Kiri kanan kosong itu boleh sahaja. Okey, dapat gini. Okey, katakan pelajar nak faktor guna kalkulator, silakan. Tapi sebab Madam tengok dia mudah, Madam nak darab guna tangan sajalah. Gitu. Okey. Pelajar pelik, dapat jawapan sama. Memang begitulah. Jadi nilai Y kita adalah 2. Okey, so kalau Madam conteng graf yang ini, okey, nilai titik di sini ni, nilai Y dia tu 2. Kat sini. Okey. Nilai Y dia tu 2. Selesai dah. Tetapi sebab soalan nak koordinat A, Madam kena carilah X dengan Y. Okey, so kita nak cari X. Y dah dapat. Kita ganti Y ni dalam yang kuning. Cikgu kita selalu buat into 1, into 2. Belajar dengan Madam into kuning. Lain sikit nampak dengan cikgu matrik. Into kuning. Jadi X sama dengan nilai Y tu 2 kuasa 2 tambah dengan 8. Sedap je. 6. Saya mana pergi tengok ni. Okey. Sama dengan 10. Jadi koordinat A, kita isilah 10 dulu sebab 10 ni X, barulah Y 2. Selesai mencari titik A dan kat sini pun dah dapat 10. Okey, Madam buka soalan, baru jawab 10A. Silakan.
Yang hijau, saya kembang, saya dah selesai dah yang hijau tu. Sebab dia cuma ada kat dalam Y kuasa 2 tambah 6, lepas tu tolak dengan 2 je. 6 tolak 2 tu jadi 4 ni. Saya dah selesaikan dah. Cuma saya tak mention tadi. Dia tolak je. Proses yang berlaku cuma tolak. Dia bukan kembang yang ada kuasa 2 di luar, bukan. Dia mudah je. Okay, next. Madam nak cari B. Kalau ada soalan macam ni, dia memang package. Cari titik, cari luas, cari isi padu. Dulu, kini, selamanya. Memang package. Tapi yang A tu pelajar, bila baca soalan 10 ni, dia memang, dia tengok, oh, tak boleh ni. Dia lemah semangat. Dia kena kuat semangat. Sebab umur kita dah 18 ni, dah tahun baru ni. Orang lain exam umur 17, awak exam umur 18, sedikit matang. Itu satu kelebihan. Okay, gunakan kelebihan itu. Berbeza umur, sebenarnya otak kita lagi matang. Gitu. Itu satu cabaran lah tu. Okay. Kalau pelajar nak buat Y1 sama dengan Y2, pelajar kena banyak kerja sikit. Sebab yang warna pink, dia jadi pecahan lepas ni. Kalau awak guna Y1 tu dia akan jadi pecahan. Dia jadi Y sama dengan X tolak 2/4. Manakala yang warna kuning pula akan melibatkan set. Dia akan jadi punca kuasa 2. X tolak 6. Lagi parah kita. Gitu. So, biasanya madam suka ke arah yang lebih mudah. Sebab kita memang ikut cikgu kita. Cikgu kita memang kata Y1 sama dengan Y2 kerana berlakunya pertembungan di antara keluk penawaran dan keluk permintaan cikgu kita. Tapi kadang-kadang cikgu Ahmad kan, cikgu Mat Tulin, dia mesti akan kata Y1 sama dengan Y2. Cikgu Mat perakaunan, dia akan sebut macam Mama Zat sebut tadi. Dia itu perbezaan dia. Jangan takut, X ke Y, selamat digunakan. Selamat saja. Jangan takut Okey, saya nak cari area kawasan Belorek. Saya besarkan di sini, nak cari area ni. Cuma exam nanti awak tak boleh besarkan macam saya ni. Sebab tak nampak kan? Okey, yang pertama, kalau saya ambil semua nilai ni, semua kawasan Belorek di sini, semua. Itu adalah segitiga. Kan? Itu adalah segitiga. Jadi luas seluruh kawasan Belorek sekarang adalah luas segitiga. Luas segitiga sama dengan setengah tapak dia. Okey, lupa pula nak cari nilai kat sini. Nilai kat sini lupa nak cari. So tadi garisan straight ni warna pink ni 4Y sama dengan X tolak 2. Titik hijau berlaku apabila Y tu kosong. Kalau tak percaya awak tengok pasti Y kita. Kosong awak. Yang tadi 2. Yang ini Y kosong. Jadi bila saya ganti di sini kosong sama dengan X tolak 2. 2 sama dengan X. Jadi nilai kat sini ialah 2. Jadi setengah darab tapak. Tapak kita daripada nombor 2 sampai 10. Tapak kita ialah 10 tolak 2. Tinggi kita 2. Jadi keluasan kita semua sekali ialah 8 meter ke? Tak ada cakap 8. Tak ada cakap kot unit dia. 8 meter ke? Dia tak sebut kan? Unit kuasa 2. Sebab dia tak sebut unit. Dia tak cakap meter ke apa. Okey, itu keluasan semua. Tetapi sebenarnya kawasan Belorek kita hanyalah di situ sahaja. Jadi madam sebenarnya kena tolak kawasan yang madam lorek sebagai warna pink. Kena tolak yang warna pink sebenarnya. Yang warna pink pula
atap dia ni adalah lengkung. Okey, atap dia lengkung dan lengkung itu menyentuh titik berwarna pink di sini. Pink di sini. Jadi Meda kena cari titik pink itu. Okey, macam mana nak cari pink itu? Meda kena tengok apakah sebenarnya lengkung biru. Okey, lengkung biru ialah X sama dengan Y kuasa 2 tambah 6. Semasa pada titik pink itu, paksi Y kita adalah kosong. Jadi kita akan dapat X sama dengan 6. Jadi titik di sini adalah 6. Okey, Meda buka dulu soalan di situ. Ada tak nak tanya? Yang penting cari 6 dengan 10 tu dulu. Madam, yang X sama dengan 6 tu macam mana dapat? X sama dengan 2. Okey, X sama dengan X sama dengan 6. X sama dengan? X sama dengan 6 tu. Okey. X sama dengan 6 sebab kita tengok lengkung yang warna biru tu adalah X sama dengan Y kuasa 2 tambah 6. Pada kedudukan titik pink pada masa itu, nilai Y kita adalah kosong. Ni Y sama dengan 2. Masa titik sini, Y sama dengan kosong. Jadi X sama dengan 0 kuasa 2 tambah 6. X sama dengan 6. Boleh? Boleh. Okey. Kemudian Medan dah ada nilai. Nilai yang ada tu paling kecil 6, paling besar 10. 6 dengan 10 berada pada paksi X. Itu cara menulis dia. Dia bukan tulis dari depan ke belakang macam tu. Dia macam cacing, bawah, atas, U berubah di mana, siapakah fungsi. Macam tu. Lagi sekali sebab dia sebenarnya rumus segi 4 ni. Okey, lagi sekali. Ada cacing. Kita nak kaji kawasan pink tu paling kecil 6, paling besar 10 dia berada di situ. 6 dengan 10 berada pada paksi X dan fungsi kita di situ adalah Y. Kalau di sini X, di sini adalah nilai Y. Tetapi kan fungsi yang kita ada sekarang tidak ada dalam sebutan Y. Fungsi yang kita ada sekarang ialah X sama dengan Y kuasa 2 tambah 6. Jadi Meda kena modify ni. X tolak 6 sama dengan Y kuasa 2. Jadi Y bersamaan dengan punca X tolak 6. Jadi tempat Y ini Meda padam, Meda ganti dengan punca X tolak 6. Okey, ada soalan tak situ? Dia memang tinggi, saya mengaku. Sebab tu saya kena study dulu, tak boleh tentang kromo je ngajar. Boleh? Ataupun kat mana rasa tak faham? Boleh. Okey. Okey, kalau nak guna paksi Y pun boleh, tapi kita buat satu-satu. Saya akan buat paksi X dulu. Okey, kenapa saya teruja dengan paksi X? Sebab senang, ada kalkulator. Integrate punca X tolak dengan 6, di atas tu 10, di bawah tu 6, berdegar sama dengan, lama sikit disusahkan. Itulah jawapan dia. Oh, jawapan pula dalam bentuk pecahan perpuluhan ni. Boleh tak nak tukar? Kita try Bismillahirrahmanirrahim. Tekan answer. Tekan sama dengan. Tak jadi juga. Tekan SD. Tak jadi juga. Tak ada rezeki lah tu. Kadang-kadang dia jadi. Kadang-kadang tak jadi. Okey. Tapi kita ambil jawapan tu. 5.33 tu final answer. Kita cuma nak kena kira je sikit lagi. Okey. Dengar betul-betul. Sekejap lagi Meda nak bersyair. Okey, 6, 10. Dalam matematik pun ada syair. Okey, kita ada X tolak 6
Okey, kuasa 1/2 dx. Okey, kat situ okey. Media tukar cert menjadi kuasa setengah. Boleh, madam. Boleh Okey, ready? Sebab kita nak buat integration benda yang ada power ni, media ajar syair. Okey, syairnya. Yang biasa ajuk saya bersyair, dia muntah-muntah, dia demam juga kot jangkit saya semalam. Okey, tapi tak apa, dia kuat. Okey, syairnya. Salin semula dalam kurungan. Step pertama. Step kedua. Kuasa pula bertambah 1. Kalau tak pasti, setengah tambah dengan 1. Kalau tak pasti, tekan kalkulator. 3/2. Bahagi dengan kuasa itu. Bahagi juga differentiation dalam kurungan. Siap pantun, siaplah jawapan. Nilai dia, kita kena ganti nombor 6 dengan nombor 10. Okey, kat mana rasa tak boleh? Okey, dulu saya buat pecahan tu naik atas turun bawah, tapi ada pelajar macam dia tak boleh. Dia kata, kenapa madam buat 3 kat bawah, 2 kat atas? Jadi saya kekalkanlah bentuk ni. Okey, kita kekalkanlah dia bentuk ni supaya tidak confuse pelajar. Sebab nanti yang mengira pun kalkulator saja kan. Okey, tengok Katakan saya nak cuba buat nombor di atas ni 1. Kita guna kalkulator 1 per dengan yang bawah tu 3/2. Kita cuba suruh kalkulator yang kira. Kita relax. Oh, patutlah madam tu kata 2 duduk atas, 3 duduk bawah. Sebab madam kan dah 20 tahun mengajar. Jadi macam terpandai. Tapi kalau saya buat begitu dekat pelajar, pelajar jadi terlalu genius. Terlalu genius cikgu ini. Bukan genius. Sebenarnya kita dah biasa. 20 tahun dah mengajar math. So, 2/3 tu saya tak nak libatkan dia dalam pergantian nilai. Saya nak buat proses X tolak 6 kuasa 3/2 saja. Okey. Kita nak ganti 6 dulu ke 10 dulu? So, kita akan gantikan nilai 10 dulu. Kalau 10, madam ganti dekat anak panah, dia akan jadi 10 tolak 6. So, madam ada 4 kuasa 3/2. Dan kalau madam ganti dengan 6, dia akan jadi tolak 0 kuasa 3/2. So, kita pun tekanlah kalkulator. 2 per dengan 3. Kemudian kita ada 4 kuasa 3/2. Okey, so jawapan kita, dia tak comel. Okey, 4 kuasa 3/2. Dapat 8. Darab 2/3. 16/3. Okey, 16/3 tadi kalau awak ingat, sama tak dengan yang kita kira tadi? Sama je. So, jawapan kita dengan confidentnya sebab kita dah semak, kita tahu jawapannya 16/3. Okey. Tapi 16/3 tu kawasan berwarna pink. Segitiga tadi 8 unit. Jadi kalau awak nak tahu kawasan berlorek, kawasan lorek, saya tulislah sikit. Kalau nak tahu kawasan berlorek, bersamaan dengan 8 tolak 16/3. So, answer tadi ni saya ambil 8, saya tolak answer. Dapatlah 8/3 unit kuasa 2. Okey. Silakan. Di mana yang boleh saya bantu? Madam, macam mana dapat 16/3 tu? 16/3. Okey, caranya ialah
Okay, Meda tunjuk lagi sekali. Kalau ikutkan jalan kerja ni, 2/3, mula-mula Meda kena ganti dia dengan 10. 10 tolak 6 kuasa 3/2. Tolak, kemudian Meda kena ganti nilai X tu dengan 6. Kuasa 3/2. Dan bila awak tengok warna pink tu, 6 tolak 6 tu awak akan dapat kosong. Warna hitam tu 10 tolak 6 awak dapat 4. Itu yang Meda ringkaskan. Tapi Meda jam lah tadi yang bintang ni tadi Meda tak buat. Kemudian kalau kita nak tekan kalkulator, kita tekan je 4 kuasa 3/2. Segala-galanya tentang kalkulator lah. Dapat jawapan 8. Darab yang biru kat luar. Darab 2/3. Dapat 16/3. Tapi 16/3 ni adalah luas kawasan kosong, tapi Meda lorek dia warna pink tadi. Jadi kalau kita nak tahu kawasan berlorek, yang tadi kita ada segitiga, mula-mula kita cari yang luas. Lepas tu kita nak tolak kawasan yang ini. Kita nak tolak kawasan ni. Jadi yang segitiga tadi 8 keluasan dia. Tolak dengan yang warna pink tu 16/3. Maka kawasan berlorek yang hitam ini sahaja ialah 8/3 unit kuasa 2. Dapat 32. Okey, so kalkulator sama dengan saya ke tak? Okey, kalkulator, saya takut cara menekan kalkulator tu tersalah. Kalau confuse, kita boleh tekan 4 kuasa 1.5. 3/2 tu adalah 1.5. 8. Lagi kita tak risau. Kalkulator warna apa tu, Arman? Dapat. Dapat? Okey. Hati-hati tau, hati-hati. Tapi kita takkan salah sebab kita memang dah semak jawapan awal, memang jawapannya 5.33 tadi. Kita ada jawapan mula-mula tadi, kita integrate tadi. Kemudian kita masukkan cert tadi. Cert X tolak dengan 6, atas tu 10, bawah tu 6. Kita dah confident sangat-sangat. Jawapan kita 5.33333. Bersamaan dengan 16/3. Answer sama dengan, tak jadi. Mesti sama dengan, tak jadi juga. Kadang-kadang dia jadi. 16/3, nama lainnya 5.33. Jadi katakan awak dapat 32, awak boleh kena double check. Mesti jawapannya, kalau pun awak salah, kira salah, awak tiru je jawapan kalkulator, 16/3. Boleh? Itu baru soalan B, cari luas kawasan berlorek. Sepanjang Mama Z buat soalan jenis macam ni, dia cuma ada segitiga dan memang bentuk, kalau lepas ni nilai volume ni, dia memang bentuk kubah masjid. Daripada kita buat tahun 2011, 12, ni 2018, bentuknya memang kubah masjid. Yang ini nanti, lepas ni nanti dia suruh lorek pula. Okey, kita nak buat yang kita tengok baca soalan C. Dia nak isi padu kisaran dalam sebutan pi. Cara tanya pun sama. Dibatasi oleh lengkung. Lengkung dulu kita ambil. Lengkung dulu. Lengkung tadi atas tu saja, tapi bila kisar sampai ke bawah. Okey, dibatasi oleh lengkung dan garisan X sama dengan 8. Pula dia tukar. Kita ada 6 dengan 10, dia tak mau, dia nak sampai 8 saja. 8 saja kat sini. Jadi dia nak kawasannya sampai situ saja. Sampai separuh saja. So kat sini contohnya Madam buat kawasan berwarna kuning. Kubah masjid
sekecil itu saja, yang warna kuning saja, dia tak nak semua. Jadi nilai di situ dia dah bagi 8. Okay, nilai di sini ialah 8. Okay, so kita belajar. Mana dia pergi? Undo. Okay. Mana garisan saya tadi ya? Ni. Ni. Okay. So sekarang ni dia nak cari isi padu. Dan kita tengok dia kata dia rotate, dia kisar 180 darjah pada paksi X. Kita tak ada pilihan, dia memang nak X. Jadi kita kena buat proses integrate. Oleh kerana paksi X, kita terpaksa ambil nombor 6 sehingga nombor 8. Terpaksa. Kemudian kita ada pi. Lepas tu 6 dengan 8 ni adalah paksi X. Dan kat sini akan, kalau di situ X, di sini akan jadi Y kuasa 2. Okey. Curve biru kita tadi adalah yang ini. Dia memang ada Y kuasa 2. Jadi Y kuasa 2 adalah X tolak 6. Setuju? Y kuasa 2 sama dengan X tolak 6. So, Medik akan masukkan dia ke sini. Pi 6 hingga 8. Y kuasa 2 adalah X tolak 6. Okey, kita pun bolehlah integrate. Kalau nak guna kalkulator dulu pun boleh. Nak kira sekarang pun boleh. Okey, so sekarang katakan awak nak guna kalkulator. Okey. Awak masukkan pi, lepas tu integrate, lepas tu X tolak dengan 6, di atas tu 8, di bawah tu 6. Sama dengan. Pastikan jawapan akhir kita nanti 2 pi. Soalan ni dah ada jawapan bocor, 2 pi. Kita akan pergi kepada jawapan itu. Okey, saya buat sini sikit. Pi X kuasa 1 dia akan jadi X kuasa 2 per 2. 6 ni sebenarnya 6X kuasa kosong, dia akan jadi tolak dengan 6X per 1. Tengok kalau sini kuasa 2, bawah pun 2. Kalau sini kuasa 1, bawah pun 1. Ganti 6 dengan 8. Okey, sama dengan pi. Mula-mula Medik ganti dengan 8. 8 kuasa 2, 16. Per dengan 2, tolak dengan 6 darab 8, 48, per dengan 1. Tolak, sekarang Medik nak ganti dengan 6. 6 kuasa 2, 36, per dengan 2, tolak 6 darab 6, 36, per dengan 1. Lepas tu kita kira guna kalkulator lah. Okay, saya kira yang dalam dulu Tak apalah, 16 per 2 tu dah tahu 8, tak apa, kita jangan tahu. Kita tekan juga kalkulator, 16 per 2. Tolak 48. Masuk ke dalam, tolak 36 per 2, tambah 36, tambah 36. Tekan sama dengan. Salah ke saya kira? 16 per 2, tolak 48, salah awak. 22 saya dapat. Sekali lagi Saya kira sekali lagi. 16 per 2 tolak 48. Lepas tu kalau tolak, kalau kita confuse, kita buat kurungan. 36 per dengan 2. Random. Ya. Yang first tu 64 per 2. Okey. 8 kuasa 2, 64. Ni. Sini salah Sorry. 8 kuasa 2, 64. Saya kira darab 64 per 2. Yang lain betul ke? Betul. So, sekejap saya betulkan yang ini. Saya tolak sekejap dengan 36. Tutup. Saya salah depan saja, kita betulkan yang depan saja. Jangan kita tekan AC terus. Saya nak type panjang-panjang.
So delete, masukkan nombor 64 sama dengan dapat 2. Yang kira-kira nombor tu 2, pi tu ada kat luar, pi sedang menunggu. Jadi jawapan akhir kita ialah 2 pi. Selesai. Ataupun kalau nak tengok jawapan cikgu value, ada dalam ni. Cuma cara penerangan, kalau macam Syukran tadi dia nak buat dy pun boleh. Cikgu value buat dy. Madam buat dx. Cikgu value buat dy sebab dia tak nak susahkan pelajar dia hafal syair. Mama Z tadi terpaksa hafal syair. Jadi awak terpaksa buat dia dekat paksi Y. Walaupun awak buat dekat paksi Y, nilai tu ada tau. Nilai ni ada. Nilai paling kecil 0, nilai paling besar ni 2. Pun boleh. Jadi kalau awak guna iaitu tidak melibatkan fungsi pengamiran yang melibatkan set. Itu mungkin pandangan cikgu value. Cuma sebab saya dah ajar awak cara bersyair, jadi kita akan boleh buat juga walaupun soalannya orang kata susah. Okay? Bila guna syair tu insya-Allah okey. Dan sama juga yang Syukran kata tadi, yang ini, yang masuk-masuk ni kan, Y1, Y2. Cuma bila guna kaedah ini, dia menjadi pecahan. Itu maksud Madam tadi. Bila pecahan, yang atas ni pelajar beres. Tapi 4 yang bawah tu pelajar lupa nak kuasa 2 nanti. Madam cuba elak kesalahan algebra pelajar buat. Awak bayangkan kalau titik A ni tak dapat, soalan B dengan C pun takkan dapat. Sebab itu sangat penting untuk kita memujuk. Carilah nilai A tu biar tepat. Jadi pelajar kena terima hakikat bahawa sama ada guna dy ataupun dx boleh sahaja. Cuma di peringkat Madam ni, Madam sebenarnya nak tolong pelajar dari segi mendapat jawapan yang lebih mudah. Syair tu mudah je kita buat. Okey, boleh? Terlebih masa dah. Kesian awak nak study subjek lain. Boleh, Madam. Boleh. So esok kita mungkin sambung. Tetapi katakan ada pelajar esok Selasa. Esok Selasa saya fokus kepada nak buat soalan pelajar saya. Sebab ni awak buat ni soalan ni bertulis kan, panjang. Pelajar saya soalan ni adalah soalan objektif. Jadi saya kena reka soalan yang awak tulis panjang ni menjadi soalan objektif. So yang itu take times. Pelajar matrikulasi soalannya objektif. Okey. Okey, katakan nak join kelas saya memang buat kelas setiap hari kecuali Selasa. Bukan bomo, bukan. Hari Selasa saya buat kelas dengan pelajar saya. Boleh? Kalau awak ada kawan yang awak tengok semangat dia dah hilang, admit ni dia macam lantok-lantok, awak bagi peluang. Cakap kat dia, ni ada seorang pensyarah pesan, biarlah result kita macam mana pun, dia ada beza antara pelajar ambil admit dengan tak ambil admit. Bila masuk matrikulasi, dia ada beza dia. Value dia tu sangat tinggi walaupun result awak tak seberapa. Value, awak panggil prior knowledge tu sangat berharga bila you masuk matrikulasi. Dah masuk matrikulasi nanti, soalannya objektif ni, objektif. Tak susah dah, sikit je lagi. Bulan 1, bulan 2 sikit je lagi. Kalau dia tak nak join kelas, suruh dia tengok video. Video pun saya cakap satu-satu je. Saya tak ada cakap panjang. Saya tak ada guna bahasa Kelantan yang pekat, tak ada. Sebab saya bukan orang Kelantan. Ya? So, link kat situ Adibah dah bagi. Ataupun nak masuk WhatsApp group dah ada. Kemudian info-info dalam WhatsApp group tu, bahan semua ada di dalam tu. Saya dah bagi link untuk pergi ambil bahan tu. Ambillah, percuma. Saya bukan nak kaya. Saya dah bagi tahu saya mengajar ni bukan nak kaya, tetapi saya nak praktik. Sebab ini adalah minor pendidikan saya. Saya adalah pensyarah matematik dan minor saya adalah matematik tambahan.
Seandainya saya nak ke sekolah, saya kena ajar at math. So saya get ready. Okay, wish you good luck from Mama Z. Okay, jumpa lagi. Thank you, madam. Okay, Madam. okay, welcome.